Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, selamat semuanya untuk sesi live Islamic Relief Malaysia edisi lewat sejam. Dan bersama seperti yang terpapar dekat poster, we have our beloved ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia Dr. Suwinsi, kita ada brother Halo. Saujana dan juga brother Haris Syarif mewakili Islamic Relief Malaysia. Kita tengok jap wajah sebenar masing-masing. Hai. Hai, hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Okey dah. So kira boleh clear line kita? Clear. Ya Allah, Clear. terima kasih lah. Semalam ni saya tak ada cakap terima kasih pada Unify lah. Saya cakap terima kasih Celcom lah ya sebab using my data line untuk StreamYard kita. Hopefully semuanya berjalan lancar. Tapi apa pun kita malam ni nak bila cerita tentang solidarity untuk Palestin. Kita ada kempen kan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Jadi yang tengah bersama kita di live malam ni, dengar ke suara kami ni? Ada Arif Husin, I'm Bangladeshi, Masya Allah. Boleh follow kita dan share live kita ni dekat WhatsApp masing-masing dan juga mungkin di Facebook masing-masing supaya ramai boleh dengar message yang terkini. Tapi kan Dr. Wincy, Brother Saujana dan Brother Haris, saya teringat kita punya brothers and sisters di Gaza, Palestin. Diorang lagilah. Kita kat sini, saya nak cari line ni pun dah tengah terbalik pening kepala nak buat kita punya live. Tapi diorang kat sana dengan electricity limited, line internet lagilah problem kadang-kadang, sangkut-sangkut dan sebagainya. Lagi besar ujian saudara-saudara kita kat sana. So, syukurlah kita ada segala kelebihan tu di negara kita Malaysia. Brother Haris, mungkin untuk open our sharing tonight, kalau ada info terkini dari Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih Abang Pian, Dr. Su dan Abang-Abang Saujana semua. Pertama sekali nak ucap terima kasih lah kepada semua pendengar penonton kita pada malam ni. Alhamdulillah, Islamic Relief bila kita dapat sahaja maklumat tentang terjadinya letupan dan juga serangan di Gaza, kita terus lancarkan kempen rayuan Palestin yang mana kita mensasarkan lebih kurang 500,000 yang mana semua dana ni akan digunakan untuk memberikan bantuan kecemasan, yang mana kita tahu ini adalah talian hayat mereka, yang mana menggunakan tabung yang ada, dana yang ada, kita akan berikan makanan, ubat-ubatan, air bersih dan juga shelter, perlindungan yang baik untuk saudara-saudara kita yang mereka ni terpaksa keluar daripada rumah ataupun kampung asal disebabkan serangan yang terjadi. Jadi kepada semua, kita kena ambil peluang ini kerana kita sedang berada dalam satu usaha dan misi untuk selamatkan nyawa, menjadi talian hayat dan juga menjadi penyambung kasih antara Malaysia dan juga Gaza, Palestin. Jadi itulah sebagai permulaan dia, Abang Pian. Okey. Oh, itu je? Cakaplah banyak lagi. Tapi tak apa, since kita ada 5 orang malam ni, so kita boleh bagi sikit, seorang cakap sikit dan mungkin kita kejap lagi kita akan kita bagi Dr. Su cakap banyak. Dia kena cakap banyak. Kita jadi moderator, tolong tanya soalan. Dia kan macam kalau Miss Universe, Miss World kan, dia ada bagi envelopes. So you choose one of the envelopes and we will ask you any question that we like to ask you. Can we do that? Can? Yes. Boleh. Okay. Mungkin gitulah. Tapi Dr. Su, to start with, mungkin kita boleh cerita tentang bila kita cerita tentang humanity kan, kemanusiaan. This is beyond religions ataupun beyond faith ataupun melampaui agama lah. Sebab semua orang ada hati nurani, ada kasih sayang, rasa nak selamat dan hidup aman. Mungkin Dr. Su sendiri macam mana bila tengok setiap tahun kekejaman berlaku ke atas saudara kita di Palestin. So what do you think? Soalan pertama.
Wow, bagi saya betul tau, sebab sekarang kan zaman sekarang pun susah, banyak tempat pun susah dan kita pun lalui COVID semua. Jadi bila nampak semua peperangan setiap kali berlaku, pasti rasa sakit. Sebab nyawa dan juga ekonomi semua benda dia akan memanglah kita cakap akan musnah dan sebenarnya it's very hard untuk set up back again. So aku nak cakap yang paling penting tanpa kira bangsa, agama apapun, kita tak nak perang. Perang itu dia akan bukan saja sebenarnya anda ingat jauh, tapi sebenarnya secara skala yang besar anda satu hari mungkin kita akan we're gonna feel it. So bagi saya pun humanitarian kita kena teruskan. Ini kerja amal semua, kerja semua kemanusiaan ini adalah seumur hidup sebab kita manusia kan. So benda-benda untuk agama semua pun ajar kita untuk harmoni dan juga memperjuangkan pasti keharmonian dan juga keamanan. Jadi bila nampak semua berita online, aku tadi pun tengok semua yang gambar-gambar semua, banyak yang terkorban semua. Memang sakit tau. Sebab COVID kita dah lalui ya. Apa yang kita lalui COVID memang tak setimpa apa yang mereka lalui kan. COVID pun kita tak boleh tahan. Apatah lagi mereka. Kanak-kanak, ibu semua kat situ sakit. Kan? Wanita situ aku rasa lebih tabah daripada Miss Universe, Miss World semua. Kita kena rasa mereka tau. So semua ini kehidupan mengajar kita agar kita kena sentiasa membuat kerja amal sebab benda-benda wang semua ini tak cukup kan untuk dalam untuk membantu lebih banyak orang. Tengok peperangan berlaku lagi, tengok kita kena ada benda lagi, we have to keep going. Tapi yang paling penting kita cakap bahawa keharmonian ini kita kena terutamanya kat Malaysia kena kekalkan. Tapi kalau negara kita kena tolong. Jangan ingat dia tak akan sampai kita. Tengok COVID. Kita ingat tak akan sampai, nanti kita takut benda akan datang. So, yang paling penting, jikalau boleh, banyak orang tanya, kenapa kita tak nak, fokus kat masalah kat sini, kenapa tinjau kat luar negara. Sebenarnya kita kena tengok apa yang berlaku kat luar negara. Sebab it's a ripple effect tau. You tengok, bukan sahaja Palestin punya isu, tapi banyak-banyak pelbagai isu sekarang sedunia tau. Jadi bagi kita sebagai ikon ke apa, kita kena salurkan populariti kita kepada kerja-kerja amal dan bukan untuk kerja-kerja yang bodoh ataupun bukan kan. Jadi banyak isu sebenarnya. Jadi kerja amal ini saya showkan, biarlah kita menghulurkan bantuan, share lah live kita ini. Jikalau anda boleh menderma hari ini juga, boleh menderma serendah RM10 pun, apa pun kita terima. Sebab ini semua akan salurkan kepada semua sister and brother kita sekarang kat peperangan. Memang anda jikalau tak percaya, pergi tengok video, pergi tengok semua ini. Sakit, tengok pun sakit. Semua benda kita nak semua yang keamanan. Jadi semua ini kita sentiasa cakap kemanusiaan ini adalah tanpa kira berkaum, bangsa dan agama. Kita saling hormat antara satu sama lain. Jadi hari ini kita showkan bahawa tolonglah jikalau boleh sila jikalau boleh sila demakan, yang tak ada sila sharekan live kita agar message akan keluar, agar benda-benda akan sampai kan. So ini daripada saya dulu. Wow. Itu dia jawapan yang terbaik daripada aku terus hilang idea. Rasanya dia dah jawab semua 3 soalan yang kita nak bagi dia. Betul. Dr. Syaz already concluded lah everything lah for tonight sharing. So that's all. Jangan lupa sedekah, bantu, paling kurang share. Tak adalah. Okay. So thank you Dr. Su, a good sharing. Maknanya semua orang paling kurang komitmen kita macam Dr. Su sebut tadi lah, kalau tak boleh menyumbang, then paling kurang share live kita ni pun dah satu sumbangan sebenarnya sangat besar untuk Palestin. Azan nak sambung? Itulah kalau kita baca komen-komen kawan-kawan kita di Facebook, kadang-kadang orang cakap kenapa kita nak kena derma pada orang Palestin ni kan? Kat sini, kat Malaysia pun ramai orang susah. Ramai je gelandangan, ramai je senang je jawapannya paling pasti sekali. Kat sini tak ada perang lagi lah. Itu nombor 1 lah. Nombor 2, memang yalah kalau kita baca kadar unemployment pun tinggi kan.
Kemudian bekalan-bekalan makanan, bekalan-bekalan kita panggil tenaga seperti elektrik pun susah, air pun susah, kemudian sepadan pun semua ditutup. Jadi jauh lah beza sebenarnya Malaysia. Tak apa, kita di sini pun terus menyumbang ya. Maknanya kalau rasa nak menyumbang kepada rakyat Malaysia pun okey je kan. Bukan kita kata tak boleh, cuma aku sarankan ya, maknanya kita sumbangkan lebih, kita sumbang lebih kepada Palestin lah, sebab kebetulan mereka ni sekarang memerlukan ikut saranan Dr. Su tadilah. Nak tambah sikit jugalah, boleh Boleh. Boleh kan? Tak lah, macam soalan Azalino tadi tu yang kawan-kawan yang bercakap mengenai kenapa kita nak kena tolong Palestin sedangkan Malaysia pun ada yang susah kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya aku tengok nak juga cakap aku tadi. Sebenarnya yang kita tengok ni adalah kalau kita tengok di Malaysia, kita ada orang kaya, kita ada golongan T20, kita ada golongan M40, kita ada golongan B40. So yang nak dibantu lah golongan B40. Dr. Su kira Z lah, Z60 lah. Dia mungkin tinggi pada T20 tu kan. Tapi kalau kita tengok di Palestin, rasanya amat payah lah untuk nak cari golongan T20 tu, nak cover the whole rakyat Palestin tu sendiri kan. So sebab itulah kita kena berfikir bahawa Palestin tu sendiri adalah sebuah negara yang susah dan negara yang miskin, dan kalau kita nak cari orang yang kaya, orang yang boleh bawa kereta mewah, boleh naik helikopter ke nak pergi mana semua, tak ada. So kat sinilah peranan kita rakyat Malaysia yang kita ada duit ni, kita boleh bantu di luar lah. Sebab dalam Malaysia dah ada orang kaya boleh bantu juga orang miskin. Tapi di sana memang tak ada, orang dalaman sendiri tu tak ada nak tolong. So dia memang mereka memerlukan orang daripada luar untuk bantulah. So betul tak Brother Haris? Saya pun tak pastilah, kalau ada mungkin ada kaya tapi tak banyak kaya macam Malaysia lah kan. Kalau ikutkan datanya lebih ni waktu sebelum perang ataupun jadinya serangan lagi tau dekat Gaza Palestin ni, lebih kurang 90% penduduk dekat Palestin secara keseluruhan ni memang bergantung kepada bantuan kemanusiaan untuk terus hidup. 90%. B90 lah. Jadi B90. Jadi ada pun M10 ni bila dah jadi kecemasan dan juga peperangan macam ni agak mencabar dan susah untuk mereka ni pulih lah. Kita bercerita tentang, kita bayangkanlah na'udzubillah lah, kalaulah jadi ada satu peperangan ataupun ada satu kejadian di tempat kita terpaksa keluar daripada kampung. Yang mana kita terpaksa tinggalkan tempat kerja kita, kenderaan kita dan sebagainya. Tetapi bila balik, yang kita jumpa ataupun yang kita nampak hanyalah timbunan batu ataupun kayu-kayu dan juga timbunan sampah-sampah, yang mana itu adalah kesan daripada peperangan. Tak ada rumahnya, tak ada tempat tinggalnya. Bagi yang menjalankan bisnes, mungkin kedai ataupun pejabat tu dah musnah. Jadi anda bayangkanlah, sedangkan kalau kita tengok situasi dalam negara kita, kita dah melalui ujian daripada Tuhan yang kita boleh sebut sebagai bencana alam macam banjir hari tu. Masih ada lagi dalam kalangan kawan-kawan kita ni yang rumah mereka ni masih belum dibaiki lagi. Masih belum selamat lagi untuk dihuni. Jadi bayangkan kalaulah kita nampak image-image video ataupun gambar-gambar yang ditunjukkan di internet tu, tinggal puing ataupun timbunan batu bata. Jadi anda boleh bayangkanlah kesukaran tu untuk bangkit daripada bencana ni. Sebab itulah kita boleh ambil analogi lah. Contoh, seseorang ni main futsal. Macam Abang Adi, Abang Azhar kan, selalu main futsal kan. Tiba-tiba kena tackle. Abang Pian pun Dr. Sowinsi pun mungkin main futsal juga kan. Jadi kita kena tackle tau. Bila tackle tu bukannya tackle manja-manja, bukan gentle-gentle lah, memang hard tackle pup, tangan kaki terpeleot kan. Jadi macam nak cakap pasal saya je tu. Bukan. Contoh. Jadi bila dah terpeleot tu, bila dah cedera tu, kena buat casting kan, kaki kena simen dan sebagainya. Untuk berjalan tu bukan senang, kena ada stretcher, kena ada tongkat, sampailah pulih, kemudian baru boleh berjalan semula. Jadi sama juga macam sahabat-sahabat kita, bukan saja di Palestin saja, di tempat-tempat lain pun yang baru saja reda daripada perang, mereka perlukan tongkat untuk berjalan semula.
Jadi tongkat ni apa yang kita bantu dari segi bantuan kewangan lah. Jadi tongkat-tongkat ini sangat diperlukan kerana kita pun tahu kalau orang tu berjalan sendiri, manakan mampunya kan, tak ada kerjanya, dengan sini lah 90% tu dalam garis kemiskinan, bawah garis kemiskinan. Jadi sangat-sangat mencabar. Jadi sebab itulah kita mencadangkan kepada orang ramai ataupun orang awam, bila ada jadi kecemasan ni, kita kena kumpul dana. Sebab dana tu nanti bila diterima oleh Islamic Relief di Gaza, Palestin, mereka akan gunakan untuk keperluan yang berkenaan lah. Contohnya ubat kurang, kita akan gunakan duit tersebut untuk beli ubat, untuk beli makanan, untuk salurkan air bersih dan juga kerja-kerja pembaikan yang akan dijalankan selepas tu. Jadi macam itulah, insya-Allah kita akan terus menyediakan tongkat dan juga yang menjadi talian hayat bagi kawan-kawan kita di Palestin. Baik. InsyaAllah itu cerita. Ini macam kita sebut tadi kan, bila benda ni jadi setiap tahun, dia sangat memilukan lah. Maknanya yang kalau baru-baru ni saja, bayangkan yang satu rumah, satu area perumahan tu hancur. Betul, ada yang meninggal dunia. Dan itu baru satu hari yang terkini tahun ni. Tapi kita kalau tengok flashback balik tahun lalu, tahun-tahun sebelum tu, ada je kes serangan demi serangan. Biarlah apa pun orang kata, sama ada Israel tengah nak pilihan raya ke, ataupun diorang nak tunjukkan kuasa senjata yang mereka ada, ataupun mungkin alasan mereka nak cari pengganas di kalangan saudara-saudara kita di Palestin. Tapi yang terkorban adalah yang insan yang tak berdosa, anak-anak kecil, tunangan orang yang tunggu masa nak kahwin, ibu-ibu yang tengah tunggu suami dia balik kerja, tahu-tahu tak balik. Jadi ataupun suami yang keluar kerja balik rumah, tahu-tahu rumah dah tak ada dah dengan keluarga mereka yang terkorban. So ini sangat sedih dan bayangkan kalau benda ni berjadi pada kita. So macam mana kita nak membantu? Inilah sedikit usaha kecil kita di Islamic Relief Malaysia. Mungkin siapa lagi nak sambung, mungkin kalau ada perkara-perkara sedih yang menyayat hati lah daripada apa yang dilalui oleh saudara kita di Palestin. Boleh sambung sikit Brian Boleh di? Okey. Saya itu ada pernah dengar lah dekat dalam radio. Saya tak pasti radio mana. Sebab saya tukar-tukar channel kadang-kadang. Dia cakap kadang kita ni, kat mana garisan fine line kita tu antara mengatakan bahawa okey, dia bangsa lain, aku bangsa lain, so aku kena berperang. Ataupun adakah kita ni bertindak atas dasar macam kita sama-sama manusia, duduk dalam satu dunia yang sama, bumi yang sama, guna resource yang sama, guna udara yang sama, air yang sama, tapi kita boleh berperang atas dasar negara aku, bangsa aku kan. So kat mana sebenarnya fine line tu yang kita nak cakap kita mempertahankan tanah air tu, kat mana sebenarnya fine line tu? Kenapa kita perlu sampai level nak kena bunuh orang lain? Kita faham bahawa memang ada orang jahat dalam dunia ni kan. Tapi orang yang bukan di balik, orang kata di balik tabir, yang macam orang yang mempunyai kuasa bertindak macam tentera tu, kalau kita sebagai manusia biasa, kita sepatutnya tidak terpengaruh lah dengan agenda yang merosakkan lah. Sebab kita faham, kita pun bekerjasama dengan Dr. Sowisi kan. Kita maknanya kita punya cross ni, orang kata cross pelbagai cross budaya dan cross bangsa kan. Sebab kita mempunyai matlamat yang sama, iaitu nak membantu kemanusiaan. So kita nak fikirkan, walaupun orang tu ada buat jahat, tapi adakah kita perlu balas dengan jahat balik? Itu je lah. Mungkin begitulah yang saya dapat sampaikan sikit lah. Yang tak puas hati itulah kenapa kena nak bergaduh juga. Sila Dr. Su sambung. Dr. Su. Sebenarnya aku setuju sebab dia tak akan selesaikan masalah sebenarnya. Sebenarnya macam peperangan ke, berlawan ke, it's a chain effect. Aku sentiasa rasa bahawa bila nak selesaikan satu benda peperangan itu, dia it's not going to end. Tengok sejarah kita. Tiada peperangan yang betul-betul kita cakap banyak yang kesali apa yang peperangan yang dah berlaku. Jadi manusia sekarang, aku rasa zaman teknologi, semua benda
dia cepat benda tapi banyak salah faham also, dan juga banyak tercetusnya benda-benda yang kan online ya teknologi, tapi benda-benda mungkin banyak benda yang kita cakap manusia ini dah hilang ciri-ciri kemanusiaan yang daripada dulu sampai sekarang. So sebenarnya kita manusia have to go back to basic dulu. So kita kena fikirkan semua benda ini, akar dia dan semua benda, the root of the causes and semua benda ini, dia sebenarnya pasti berpunca daripada manusia, tapi manusia juga kena selesaikan dia. Jadi di mana kemanusiaan ini juga kita tengok bahawa zaman yang moden sekarang, kita kena elakkan sebaik mungkin peperangan untuk berlaku. Tapi untuk semua ini, apa yang memang kesian nampak apa yang terjadi kat Gaza semua, yang Palestin semua ini, isu dia memang berapa tahun dah kan, tapi sekarang memang tercetusnya peperangan ini, tapi kita kena perbaikikan. Jadi benda yang tadi ada cakap, semua mereka dalam, dia langsung tak boleh, orang rakyat dia pun tak boleh tolong sendiri. Jadi dia perlukan kita. Jadi kita ada Maybank account kat sini. Jika anda boleh, sila please derma. Dan semua ini memang kita akan salurkan kepada mereka. Jadi apa yang anda nampak, aku nampak pun berita ada kanak-kanak yang mati juga. Mereka tak berdosa tau. Semua ini it's not their fault. Dan juga benda-benda ini tercetus dengan mungkin pemikiran dan juga banyak benda yang ada benda yang di sebalik apa yang berlaku pastinya. Dia gunakan agama, mungkin dia ada benda yang berlainan untuk pertahankan. So semua ini ketamakan manusia. Agama tak ajar kita buat begitu kan. Ekstremis semua ini terlampau kita cakap kan. So benda-benda ini tengok pun rasa macam sakit, walaupun kita jauh kita terasa. Jadi apa yang kita nak cakap bahawa keharmonian kemanusiaan ini, walaupun kita sentiasa ulang-ulang, tapi we have to keep continue. You know, benda-benda yang semua ini kita kena teruskan non-stop and stuff to tell everyone, okay, tengok, dia satu cermin tau. Jangan biar semua ini terjadi kepada rakyat kita, negara kita satu hari lagi. So apa yang kita boleh lakukan, kita kena help them, kita kena buat misi semua benda ini agar kita pun belajar sebenarnya. Jadi semua benda ada sumbangan, ada dah orang yang dah menyumbang RM130 dah sekarang. Wow, thank you semua. Syukur. Ya, bersyukur. So sila teruskan dermaan semua ini. So walaupun tadi kita late 1 hour, kita nak teruskan sebab isu yang memang genting sekarang. Tengok berita semua benda-benda kita rasa sakit. Jadi kepada semua orang, sila derma RM10 bagi mereka banyak dah. Aku nak cakap. Jadi kita kena support them agar mereka boleh lalui laluan perik ini. Ya. Pada hari sama pada hari. Baik, kalau kita lihat isu Palestin yang terjadi ni, saya suka bila Brother Saujana, Dr. Suwinsi ada sebut berkenaan dengan anak-anak kecil, berkenaan dengan aktivis yang bukan Muslim ataupun mereka yang rentas agama dan bangsa, tapi turut prihatinlah dalam isu Palestin ni. Kerana ia berkaitan dengan kemanusiaan, bukannya agama ataupun orang di tempat tertentu. Jadi saya setuju dengan kenyataan bahawa kita membantu ni, kita kena seimbang. Dalam negara, luar negara pun kita tolong. Sebab kesusahan itu sentiasa ada di mana-mana, tetapi kadar dia berbeza. Dan reason yang diberikan oleh Abang Azhar tadi. Saya punya line yang sangkut ke? Siapa yang sangkut sekarang ni? Haris okey ke? Saya okey. Semua okey. Semua okey rasanya. Jadi saya sambung. Boleh. Jadi bila Abang Azhar sebut tadi macam mana kita bila satu tempat tu dia jadi perang, jadi sukar untuk mereka ni bangkit semula tau. Dan peristiwa dan insiden di Gaza, Palestin dan semua tempat yang menjadi
apa orang cakap wilayah penempatan penduduk Palestin asal, mereka ni bukanlah penentang, bukanlah mengganas, bukanlah memberontak, tetapi mereka hanya mempertahankan hak mereka sebagai penduduk asal. Itu kita kena ingat, kita punya premis ni. Kenyataan yang sebenarnya adalah mereka hanya mempertahankan tempat asal mereka, rumah asal mereka. Kalau sebelum ni 2 tahun lepas kita nampak pencerobohan di Al-Jarrah, macam mana polis, macam mana orang Israel masuk ke dalam compound ataupun halaman rumah penduduk asal di Al-Jarrah, kemudian mereka menghalau. Mereka meminta untuk penduduk dan pemilik rumah tu sendiri untuk keluar daripada rumah tersebut. Bagi saya itu adalah satu yang sangat kurang hajar, sangat tidak berperi kemanusiaan dan mengambil hak orang lain. Dalam erti katanya adalah mencurilah dan juga perompak. Dan dalam usaha ini kita boleh ambil contohlah sebagaimana yang terjadi pada tahun 2003 tak silap saya. Seorang aktivis berbangsa Amerika, nama beliau adalah Rachel Corrie. Apa yang aktivis ni buat adalah bila mereka nampak bulldozer, jentolak betul-betul sedang masuk ataupun menolak rumah tu sehingga roboh, apa yang beliau buat adalah beliau baring dan beliau menghalang jentolak tersebut. Tetapi apa yang berlaku adalah beliau dilenyek oleh jentolak tersebut sehingga meninggal dunia. Dan waktu beliau buat tembok pertahanan tersebut dengan menggunakan badan sendiri, waktu tu mendiang Rachel Corrie ni umur dia baru 23 tahun. Jadi ini menunjukkan bahawa kalaulah kita ada perasaan, kita ada satu jiwa, kita ada satu penghayatan terhadap saudara-saudara kita di Palestin, kita akan cuba untuk pertahankan hak mereka. Walaupun Rachel Corrie ni saya sebut sebagai satu pengorbanan yang tinggi, tetapi dengan yang dah disebutkan oleh Dr. Soewinsi tadi, paling minimal lah kita boleh kongsikan kita punya maklumat, kita punya pengetahuan dan juga update-update terkini tu supaya orang lain tahu, dan bagi mereka yang tahu dan mampu, mereka boleh menyumbang lebih lagi. Jadi itu baru satu kan. Kita bercerita juga tentang Faris Audah. Ni cerita ni dah 20-30 tahun lepas. Macam mana beliau bila nampak ada satu kereta kebal masuk ke dalam kawasan penempatan beliau, yang mana tak silap umur kanak-kanak lelaki ni baru 7 ke 9 tahun. Pada waktu tu tengah main dengan kawan-kawan, tetapi nampak satu kereta kebal. Jadi apa yang beliau buat adalah beliau jadi orang cakap human armor, human shield, perisai manusia untuk halang kereta kebal tu daripada masuk ke dalam tempat tinggal ataupun kampung beliau. Apa yang jadi selepas tu adalah beliau dilenyek oleh kereta kebal tersebut. Jadi kita tengok macam mana kesungguhan sahabat-sahabat kita untuk pertahankan tanah air mereka, rumah mereka daripada diceroboh dan dirompak. Jadi inilah yang saya katakan bahawa situasi di sana sangat sukar. Kan, kalau kita lah sendiri kan, bila kerja Dr. Soewinsi balik kerja ataupun siapa-siapalah na'udzubillah kan, kita minta dielakkan lah. Tiba-tiba ada orang masuk dalam rumah kita, dia claim rumah tu rumah dia. Apa perasaan kita? Kita akan marah, kita akan call polis, kita akan buat macam-macam. Sebab cakap ini lah, adalah sewa ni hari-hari kita bayar. Setiap bulan kita bayar, adalah rumah ni kita lah bayar bil apa semua. Tiba-tiba datang orang yang entah mana-mana datangnya, ini rumah aku Res, engkau ni siapa kan masuk rumahku? Aku ada kunci, tapi engkau masuk ikut tingkap. Engkau menceroboh, lepas tu kau claim semua benda yang ada kat dalam rumah ni, peti sejuk, mesin basuh ni engkau punya. Tak boleh. Ini rumahku. Aku tinggal kat sini dah lama. Jadi bayangkan apa yang saya ceritakan ni analoginya terjadi pada ratusan ribu penduduk Palestin, yang mana mereka nyatakan bahawa rumah mereka ni dituntut oleh penceroboh Israel. Jadi anda boleh bayangkanlah perasaan mereka macam tu. Dan tak cukup dengan rumah mereka dan tanah mereka dituntut, tetapi mereka juga diserang dengan
peluru berpandu, bom dan sebagainya untuk menakut-nakutkan mereka dan mengusir mereka keluar daripada kawasan tersebut. Itulah kalau kita boleh dalami sedikit apa sebenarnya perasaan saudara-saudara kita di sana. Masya-Allah. Dahsyat cerita Brother Haris. Macam membawa kita ke situasi tersebut lah sendiri. Orang nak datang tumpang rumah, lepas tu tahu-tahu je rumah kita kena invade kena ceroboh. Kita pula yang kena halau dan dicederakan. Sorry saya tak dapat nak on video rasanya sebab data terlalu limited ni. So hopefully dapat dengar suara pun okey. Dan terima kasih si Zafira. Si Zafira update our latest collection is 1,180 ringgit. Wow. 1,180 ringgit untuk live kita. Boleh sumbang lagi dekat nombor Maybank yang kita paparkan tadi from time to time ni. Mainlah kita menyumbang, kita bantu saudara-saudara kita macam Dr. Su sebut tadi kan. Sikit pun sangat besar maknanya. Sikit pun sumbangan sangat besar maknanya untuk saudara-saudara kita kat sana. Mesti ada je benda yang boleh kita bantu anak-anak, ibu-ibu, saudara-saudara kita dekat Gaza, Palestin. Gaza ni macam Brother Haris cerita tadi dengan elektrik dia kena catu 6 jam dapat elektrik sehari tu pun dah sangat beruntung lah. 6 jam sehari. Apatah lagi air, kita pergi toilet tiba-tiba nak mandi, nak buang air tiba air tak ada. Macam mana rasa 10 kan? 10 minit tak ada kipas pun kan, kita dah resah dah dekat dalam rumah sendiri. Kan? Jadi macam mana saudara-saudara kita kat sana lah, ini yang dilalui setiap masa. Jadi cubalah bayangkan dan cubalah kita ringankan beban. Goosebump lah tadi bila dengar kata RM1,000 tadi. Saya rasa memang banyak peminat Dr. Su ni yang menderma ni sebab dulu sebelum ni yang kita buat dengan Haris. Sebelum ni kita buat dengan Haris nyanyi live pun baru 600 lebih je. So, betul. Kita dah cuba dah. Ni kita baca komen sikit ni Brother Ugesh dia kata hope they will get freedom one day. Inilah this is our effort lah kan. Ni mesti peminat Dr. Su ni kan. Brother Ugesh, kita kena usahalah dengan apa saja yang kita ada, kemampuan kita. Abdullah Azim pun kata menceroboh dan menjajah ni selalu berlaku tapi PBB tak ada tindak balas. Embarrassing PBB kata dia. Macam mana agaknya kalau kita nak salahkan siapa dalam isu ni. Dan satu lagi komen kita baca Tuan Haji Syamsul Amri ni perunding motivasi kita. Beliau kongsi benda ni macam belum berkesudahan. Moga Allah bantu saudara-saudara kita di Palestin, umat Islam di Palestin. Mungkin Tuan Haji Syamsul Amri boleh juga ajak rakan-rakan syarikat korporat kita mungkin membantu buat charity drive ke apa-apa kan. Betul. Saya teringat lah Pian, kan itu ada session kita waktu warna pagi. Waktu tu Pian dengan partner lama lah, Hazwan kan. So ada satu sharing yang information yang kita dapat daripada Islamic Relief tu. Maksudnya dia ceritakan bagaimana susahnya keadaan seorang ibu di sana tu kerana kematian suami akibat ada perang tu. Dia terpaksa duduk di rumah keluarga ipar dia dan dalam tu ada 6 keluarga rumah dalam tu. Bukan 6 adik-beradik ke 6 anak je, ada 6 keluarga dalam tu. Kerana kesan daripada perang tu. So saya pun lupa siapa nama warga Palestin tu, tapi cerita tu agak terkejut lah saya. Bila kita teringat kita balik kampung ramai-ramai pun rimas kan, maknanya ini bukan dah soal rimas, ni memang tak ada tempat lain tempat bergantung lah. Maknanya memang situ dia lah duduk. So kita pun tak ada update apa perkembangan terkini puan tadi tu. So tak tahulah. Moga-moga ada kita panggil okey lah ya. Panjang umurnya, keluarganya selamat. Tadi ada sahabat kita punya komen tu kan, kalau saya Haris boleh cerita share sikit. Saya boleh respon sikit lah pasal PBB dan sebagainya kan. Bila dalam krisis ataupun krisis politik dan kemanusiaan ni, dia ada jalan langsung, maksudnya direct intervention, ada diplomasi punya intervention dan kemudian ada political punya intervention. Jadi setiap jalan ni dia boleh bagi
dia ada pro and kontra lah, saya boleh sebut. Tetapi untuk diplomasi punya laluan ni, mereka akan ada banyak aspek yang mereka perlu ambil kira tau. Dan kemudian round of discussion, round of negotiation ni panjang. Jadi mungkin kesan dia tu ada, seperti mana yang kita boleh nampak macam sekatan ataupun ceasefire, gencatan senjata dan sebagainya, itu semuanya adalah hasil daripada negotiation yang panjang dan sukar sebenarnya. Tetapi untuk kita sebut sebagai, kalaulah ada ruang perbincangan dalam penyelesaian ataupun resolusi konflik ini, dia tak boleh sampai tahap damai, sampai tahap tempat ni, tanah ni adalah milik orang ni. Bahkan kalau kita ambil contoh yang relatif yang realistik pun, contohnya macam situasi Timur Timur dan juga Indonesia, kan kita nampak kan ada konflik yang sangat dahsyat berlaku. Itu pun mengambil masa berbelas tahun untuk diselesaikan. Jadi yang bersejarah ni macam Israel dan juga Palestin ni, kita kira dia sangat sensitif, dia sangat mencabar, dan banyak pemegang taruh yang berada dalam rundingan tersebut. Jadi mungkin jalan itu kita kurang mengerti, kurang faham, dan kita sendiri pun tak ada dalam rundingan tersebut. Tetapi bagi siapa yang berusaha, bagi siapa yang memang sekarang tengah committed untuk mencari jalan damai, kita ucapkan tahniah dan terima kasih. Sebab perjuangan mereka ni laluan dia lain. Macam Islamic Relief, macam sahabat-sahabat NGO ni, kita punya laluan ataupun kita punya mandat ni adalah secara langsung. Misal kata jadi kecemasan, kita akan terus edarkan, kita akan terus agihkan, kita akan terus bersama dengan komuniti tersebut untuk bagi apa yang mereka perlukan. Maksudnya terus dapat bantuan. Tetapi adakah ia menyelesaikan root cause? Adakah ia akan menghentikan konflik? Adakah ia kan? Tetapi apa yang kita buat adalah untuk mengurangkan risiko yang wujud semasa terjadinya peperangan, semasa terjadinya isu-isu inilah konflik persenjataan dan sebagainya ni. Itu role ataupun itu adalah fungsi NGO dan pertubuhan kemanusiaan ni. Kita nak redakan dan kita tak nak lebih ramai lagi orang yang susah. Ambil contoh, misal kata jadinya konflik bersenjata. Tiba-tiba tak ada yang kita pernah sebutkan dalam sesi sebelum ni, ada koridor kemanusiaan. Maksudnya asyik berperang je 10 hari. Tak ada waktu lengang untuk untuk pertubuhan dan juga NGO ni masuk bagi bantuan. Lagi ramai orang yang meninggal, lagi ramai orang yang sakit, lagi ramai orang yang tak makan dan tak cukup air, bekalan dan sebagainya. Lebih ramai yang menderita. Tetapi bila ada NGO, kita boleh kita boleh redakan, kita boleh kurangkan risiko tersebut. Ini saya sebut ni sebagai kebenaran lah ataupun realiti dunia kemanusiaan ni. Dan kita pun faham pergi mana-mana pun orang akan sentiasa sebut, pergi mana-mana pun punca ni adalah politik. Tetapi melihat kepada isu kemanusiaan yang berlaku, kita kena berdiri dan berfikir lebih tinggi daripada politik. Kita fikir untuk bantu sebab ada nyawa dan ada manusia yang kita perlu selamatkan. Kita kena betulkan kita punya mindset. Betul. Suka dengar tadi bila Dr. Su ada sebut sekali pasal ada karakter-karakter berbeza di kalangan manusia. Ada yang mungkin berwatak jahat, ada yang berwatak menjadi mangsa, yang mungkin tak ada kekuatan untuk lawan balik. Tapi kita harap kita ni lah yang tengah live, yang tengah tonton live, yang tengah komen, macam Mazura Majid, Abdullah Azim, Brother Ugesh, Sin Leong Lee dan ramai-ramai, Haji Syamsul. Semua ni kita jadi watak yang membantulah, watak-watak baik. Tak apa, dalam Marvel banyak je hero-hero yang ada dalam tu kan. So masing-masing ada kuasa untuk membantu. Dan
tadi ada satu sharing IRM punya komen dekat ruangan komen ni daripada Brother Munib, pengarah negara Islamic Relief Palestine petang tadi. Katanya biarpun jumlah kerosakan yang dialami yang terbaru, serangan baru ni lebih rendah berbanding serangan sebelum ni, tapi rakyat Palestin semakin tertekan dengan serangan yang berlaku. Ini yang kita risau, bukan saja kesan pada nyawa yang hilang akibat serangan, tapi pressure tu sangat-sangat mengganggu kesihatan mental saudara-saudara kita kat sana. Saya tak boleh bayang macam mana mak-mak kat sana sangat tertekan memikirkan macam mana anak dia orang nak survive ataupun nak membesar dalam di tengah-tengah runtuhan bangunan. Jalan yang tak tahu mana jalan, nak ke sekolah lain, ke hospital lain dan sebagainya untuk masa akan datang. Sedangkan kita pernah dengar mungkin sebelum ni PBB pun pernah menyatakan kalau ikutkan pressure yang ditekan ke atas Gaza, khususnya Palestin tu, by 2020 kalau ikutkan diorang tak boleh survive dah sebenarnya dengan sekatan, dengan tekanan yang dialami tu. Jadi, tapi Alhamdulillah Allah bantu mereka sampai sekarang diorang boleh lagi berdiri. Ini mungkin asbab daripada kita semualah yang terus membantulah kan. Dr. Su, Brother Haris, Azhar dengan Eddie dan yang sedang bersama kita live ni. Jadi kena terus menyumbang sebab yang sekarang yang terkini jumlah sumbangan semasa kita setakat 10.40 tadi 5 minit yang lalu Sister Zaf kongsikan kita ada RM1,230. Alhamdulillah. Jom kita jadi adiwira lokal berjiwa global kata Haji Syamsul. Haji. Anda nak tambah apa-apa? Kita ada 15 minit lagi lebih kurang sebelum pukul 11 kita end live kita malam ni. Okey, saja nak tambah. Macam Pian cakap macam mana mental mereka lah dari sudut mental kan kita melihat kalau kita tengok dia orang tu rasanya kita sebenarnya malu lah dengan apa yang ada yang berlaku lah. Kita faham dalam situasi di seluruh dunia sekarang dengan ekonominya, dengan masalah COVID-nya apa semua ni, kita faham ada orang yang terkesan, ada orang yang mengalami mental health dan ada orang yang mengalami kemurungan dan ada yang mengambil langkah yang lebih drastik sampai yang membunuh diri kan. Jadi kita boleh mengambil iktibar lah dengan apa yang berlaku di Palestin ni lah. Sebab saya rasa situasi yang kita ada sekarang ni mungkin kita rasa kita tak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya kita masih lagi mempunyai support daripada bukan sahaja keluarga atau ni, tapi sebenarnya government kita sendiri pun kuat juga. Ya, dia ada bantuan dan juga NGO yang boleh membantu dari sudut bukan sahaja kemanusiaan tapi dari sudut mental health macam tu. Tapi kalau kita melihat di sana tu macam mana mereka menguatkan mental mereka untuk setiap hari ada hari terakhir mungkin bagi mereka kan. Tak tahu besok boleh hidup atau tidak kan. Sama ada tak ada makanan ataupun dibom atau diserang. Jadi rasanya kita boleh ambil iktibar lah. Maknanya keadaan kita memang sukar tapi ada orang lebih sukar lagi daripada kita. So jika kita ada rasa tertekan atau rasa nak putus asa, kita cuba lihat orang yang lebih susah daripada kita lah. Sebab mungkin itu boleh memberikan kekuatan kepada kita, memberi ketabahan kepada diri kita lah. Sebab saya rasa kalau kita tengok pun kita sendiri pun sedih sebab kita pun tak tahu nak tolong macam mana. Kita kan kalau boleh aku nak pergi situ kan. Kalau boleh kan. Tapi kita sendiri pun bila sampai sana pun kita pun takut agaknya kan nak menghadapi situasi tu kan. Kita rasa memang nak jadi adiwira tu, nak jadi Avengers tu, tapi baru sampai sana je baru satu langkah mungkin dah gagal dah mungkin kan. Tapi macam mana mereka hadapi setiap hari tu kita boleh belajar lah. Macam mana mereka menguatkan mental dan semangat. Mungkin bagi mereka inilah dunia sementara je. So mereka tidak sabar untuk menemui penciptanya. Mungkin itulah yang ditanamkan setiap hari lah dalam diri anak-anak mereka. Mungkin. Masya Allah. Saya teringat dulu ada satu gambar lepas serangan, ada bangunan runtuh. Lepas tu ada orang kat sana dia gantung sepanduk lah. Sebab rumah tu dah hancur. Masa tu raya kalau tak salah ataupun tengah puasa. Diorang tulis kat situ, sorry, the owner of this house has already moved. Besar tulisan dia. Sudah berpindah. Bawah tu
tu jannah, dia kata. Sebab apa? Tuan rumah tu dia terkorban dalam serangan tu. Dah tak ada dah sebenarnya. But sangat positifnya mereka. Dia orang cerita dah berpindah. Tapi yang kita harapkan ke satu tempat yang lebih baik, iaitu jannah lah. Nak kata mereka sangat-sangat macam Eddie sebut tadi, sangat tenang lah. Walaupun yelah secara fizikal, secara luaran kita nampak memang tekanan tu sangat berat yang kita sendiri pun tak boleh nak hadapi kan. Apa Dr. Su mungkin nak tambah, Dr. Su? Ya, aku nak cakap bahawa hari ni semua boleh jadi adventures also dengan menderma, sebab dengan kaedah yang berlainan. So sebenarnya jika nak selesai satu benda, kita tak boleh seorang je kan. So banyak usaha-usaha semua ini yang aku agree dengan Brother Adi tadi cakap, kita pergi pun takut. Jadi apa yang kita boleh lakukan, be a superhero dengan menderma. Semua ini akan salurkan kepada mereka dan bagi mereka semangat untuk teruskan kehidupan mereka, dan juga kepada semua yang yang pernah lalui laluan perit semua. Aku dah pernah lalui semua. I mean every one of us pasti lalui laluan perit yang sendiri semua. Tapi yang paling penting apa yang kita sentiasa cakap, you never give up kan. So you tengok peperangan mereka pun mereka tak give up, apatah lagi kita kan. So apa yang kita lalui kat sini memang secubit garam saja jikalau berbanding dengan mereka kan. Jadi bagi kita bukan nak menyebut hak orang lain, kita nak mengelakkan dan juga kita nak bantu. Dan juga saya sentiasa cakap, bila you volunteer, bila you buat sesuatu benda, banyak yang kita boleh pelajari di luar daripada classroom. So this is real life kan. So bukan cakap-cakap kosong je apa kan. Semua setiap ringgit, setiap benda yang kita dermakan ini adalah untuk membantu satu cause yang memang besar. Dan bagi kita Islamic Relief, we are very transparent. Benda-benda tak ada hanky-panky semua. Betul. Banyak yang saya sentiasa cakap, kita bukan yang scammer, bukan. Kita semua benda-benda dah Islamic Relief lah, international semua benda. So benda-benda semua ini kita lakukan, kita betul-betul salurkan kepada mereka. Jadi sila teruskan, okay, please. Dan kita berharap semua satu hari nanti semua isu dah selesai, tak payah dermaan. Itu yang sebenarnya harapan kita kan. So bukan kita nak sentiasa buat fund donation semua ini, tapi benda-benda memang berlaku sekarang. Terutamanya zaman genting sekarang. Takut setiap hari tak tahu berita apa, negara mana yang akan apa kan. Walaupun zaman yang 4.0 ini, tapi masalah yang begitu sedang berlaku sebenarnya. Jadi tak boleh dinafikan benda-benda ini memang berlaku kat luar negara, dan banyak benda kita tengok daripada surface je. Tak tengok dalam, kita pun bukan tinggal kat situ. Jadi cuba bayangkan 1000 kali ganda lebih susah kita bayangkan. Jadi apa yang anda derma itu kita boleh bantu sikit, tapi itu memang bagi mereka dah skala besar dah bagi mereka. Jadi silalah akaun ini Bank Islamic Relief Malaysia yang memang kita hulurkan kepada semua causation ini. So walaupun aku bukan agama Islam, semua benda aku faham, semua benda ini kita kena tolong. Aku rasa semua ini dermaan, kita tak kisah bila kita nak tolong semua, agar satu hari nanti bila kita ditimpa masalah, benda itu pahala akan balik, ataupun orang akan tolong balik. Kita manusia sekarang, memang kita tak boleh predict apa yang akan berlaku. So kita berharap teruskan walaupun dah sampai pukul 11, semua ini teruskan pergi ke Islamic Relief punya website. Jikalau lepas live ini anda nak dengar, please continue, please share our live. Kita berharap jumlah itu akan bertambah agar kita boleh salurkan kepada mereka. Betul. Never give up kata Azimi Kasim. Lepas tu Haji Syamsul pun rajin. Haji Syamsul memang stay dari awal tadi Kata beliau, when we do good, we shall feel good, insyaAllah. Hati kita pun tenang bila kita buat kebaikan. Dan Brother Gash pun kata menderma and mentality never give up tu penting untuk teruskan our support lah kan. Mereka di sana tak give up.
So kita kat sini pun Tak boleh janganlah give give up. up wahai hero-hero semua. Ya. Ada Azim kata. Satu lagi last komen ni, ramai orang Malaysia yang kaya dan berjaya. Betul dekat Facebook, kat Instagram. Semua kaya-kaya tunjuk macam-macam kelebihan kan. Apalah salahnya kalau kita boleh sumbang sikit, amat-amat membantu. Ya, tak kira lah RM10 pun boleh, berapa pun boleh. Please, jikalau semua kita sumbangkan tenaga semua ini, dia akan jadi banyak. Kan. Okey, mungkin dalam 5 minit, 6 minit terakhir ni kita pergi pusingan conclusion lah mungkin. So each and every of us will share mungkin kata-kata semangat mungkin. Kata-kata semangat ni untuk diri sendiri, diri masing-masing boleh, dan juga untuk our beloved donors, our friends and families of Islamic Relief lah, supaya apa je kempen yang Islamic Relief bawakan kita boleh bersama-sama. Siapa nak mula dulu? Itulah I mula tak. Azhar. Sila Azhar. Aku mula dulu lah So sebenarnya kalau nak cerita pasal superhero tadi, memang saya rasa Dr. Su memang paling superhero lah Dia macam Dr. Su in the multiverse of madness lah, macam tu lah kan. Sebab apa? Sebab saya rasa benda yang kita panggil cross races, cross religion ni memang susah lah dengan culture Malaysia lagi. So bila Dr. Su buat, kemudian baru ni dapat award lagi kan, award Najashi. Tahniah Doktor. Terima kasih. Tahniah Doktor. Saya rasa yalah, malu juga tapi proud juga kerana kita bersama-sama dapat buat benda-benda macam ni, dan itulah Dr. Su sendiri inspirasi kami. Dan saya rasa biarlah orang menyumbang kerana Dr. Su pun, asalkan duitnya sampai ke Palestin sana. Okay, jangan masuk poket Haris dah. Jangan Haris sekarang sangat rapat dengan CEO ya. Haris dia tak boleh dengar Dr. Su sebut secubit garam tadi. Kejap lagi adalah analogi dia lagi. Okay, itu saja. Aidi? Okay. Terima kasih lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang, dan tidak untuk malam ni saja, setiap hari kita boleh menyumbang dengan mudah sebab semua informasi berada di hujung jari, sangat mudah untuk menyumbang. Bila rasa tersedar atau teringat rasa nak sedekah lah, buka je Islamic Relief. InsyaAllah kita akan banyak channel, kita akan boleh bantulah, berbagai jenis bank boleh terima kan, tak ada masalah. Dan cuma saya memang teringatlah, paling teringat sekali adalah kata-kata dari Zairul waktu kita ada majlis baru-baru ni. Jika kita ingin nak menaikkan martabat diri kita naikkanlah martabat diri orang lain. Maksudnya kalau if you want to live yourself, kita lihatkan orang lain dulu kan. Live others. So jadi macam tu lah maksudnya, kita bantu orang lain, insyaAllah bantuan tu akan kembali kepada kita. Mana kita beri manfaat kepada orang lain, dan insyaAllah manfaat tu akan kembali kepada kita. So teruskan menyumbang, jumpa lagi insyaAllah lah. Nanti mungkin kita boleh dengan Dr. Su pula lepas ni kan. Boleh. Kita tak nak dengan pada Haris ke. Tak baik cakap dah boring dengan Haris. Jangan. Saja gurau dia. Minta Dr. Su pun belajar nyanyi lah kejap lagi. Itulah. Duit dengan Haris pun okey. Boleh. Thank you Eddie. Okay. Brother Haris ataupun Dr. Su dulu. Siapa nak share? Boleh. I share dulu. So bagi saya, I think kita salurkan populariti kita ataupun ilmu pengetahuan untuk orang semua ini demi kemanusiaan tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Kita perlukan sebenarnya untuk keharmonian dan juga kesatuan. So saya berharap lebih banyak bukan Muslim pun dia akan turun untuk tolong semua kan, sebab benda-benda kita, bila kita untuk kemanusiaan ini, kita memang have to go beyond races, go beyond religion. Jadi bagi saya I won't stop. So bagi saya pun dari sejak Miss Malaysia sampai sekarang, saya belajar banyak benda. Tapi popularity semua ini, kalau kita salurkan kepada channel yang betul dan semua ini, dia dapat memanfaatkan orang lain dan juga tolong orang lain, itu sentiasa hajat saya. Jadi saya berharap juga anak-anak muda sekarang teruskan, kita aku tak boleh buat seorang saja. Aku pun letih kadang-kadang. Aku sentiasa cakap dengan pelajar semua, aku akan tua, kita semua akan tua. Kita berharap anak-anak
kita, akan jadi pandai, akan jadi lebih bagus daripada kita, tak nak seorang saja. Saya berharap semua orang boleh dapat award. I'm just a kickstarter lah, saya cakap. Aku tak suka macam, sebenarnya aku pun tak tahu aku akan menang apa-apa award sebab aku buat je. You faham tak? Aku tak tolong je, Kadang-kadang kita terlampau fikir semua ini. Aku cakap sebenarnya asal usul saya sangat pure. Tolong je. Jangan kisah lah. Aku turun je. Kadang-kadang mereka call saya. Yes, like macam apa yang brother cakap, bila aku nak tolong semua orang, bila of course the starting was very hard. But siapa, benda-benda kita bermula sesuatu yang benda pasti susah dulu kan. Tapi jangan give up. Aku berharap benda-benda akan jadi satu trend yang baru, trend yang bagus, pendemaan semua ini dan semua ini. Kita try to rebrand, re-innovate untuk kemanusiaan agar satu hari nanti benda yang bagus akan jadi trending, Bukan aku tak nak tengok peperangan dah, Semua benda ini berharap bahawa demaan ini sementara satu hari lagi tak perlu demaan ini. Jadi kita yang berharap ini akan, this will happen one day. Bestnya. Sampai biar satu hari jadi kebaikan jadi trend. Trend. Kenapa nak benda-benda yang bodoh jadi trend? Aku tak faham kan. Zaman susah dah sekarang. Sebab semalam pun kita kupas tentang, sembang viral tentang, anak-anak sekarang tak pergi sekolah sebab 72% after SPM tak balik sekolah. Jadi aku cakap susah, aku tahu. Semua pun susah pasti. Tapi benda yang bagus dia pasti susah dulu. Benda yang senang je, duit cepat kaya semua ini bohong je. Tak, ini sementara kan. So sentiasa cakap bahawa kemanusiaan ini pun kita lakukan secara bijak. Also strategic, dan kita nak anak-anak muda satu hari kita nak tengok anda lebih kuat semua benda. Jadi demaan ini pun tak perlu, Dan kita will live in peace kan. So itu yang kita nak. Bukan saja semata-mata untuk popularity or award. Kita nak salurkan ini semua untuk cause yang bagus, agar benda itu sampai ke orang yang perlukan. Terbaik. Thank you Dr. Swinsi. Dan jom kita tengok balik kita punya collection setakat sekarang. Yang terkini kita dapat RM1,510. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat menyumbang, dan macam Dr. Swinsi sebut tadi lah, kita masih lagi boleh terus menyumbang sebab kita ada target sasaran RM500,000 untuk tabung Palestin yang terkini ni yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia kan. Dan insyaAllah kalau sebelum sekejap lagi Haris lah kot yang tutup lah kot on behalf of Islamic Relief. Kalau dari saya rasa saya setuju dengan apa yang disebutkan Dr. Swinsi, Azalino, Eddie dan juga Brother Haris sendiri, dan juga yang komen-komen malam ni pun apa yang sahabat-sahabat sebutkan dan kongsikan sangat benar dan betul, termasuk daripada Nur, Era, Yusri katanya thank you for the sharing a better glimpse on how the situation dekat Palestin. Hopefully the private sector boleh banyakkan intervention and contribution towards a better future for Palestine. Mungkin lepas ni kita cuba boleh create a drive ataupun kempen-kempen di kalangan syarikat korporat. Mungkin kita pergi saiz skala yang lebih besar, tapi menerusi NGO yang insya-Allah boleh membantu sumbangan tu disalurkan. Jadi kalau nak dapat update boleh je pergi kat semua media sosial Islamic Relief Malaysia. Apa yang tak ada, TikTok pun ada, Shopee ada, segala bagai kan. Jadi we have numbers of channels and platforms. Jadi jangan lepaskan peluang untuk buat pahala lah. Ni jambatan kita lah untuk, kita tak nak pergi sana, tapi biar satu hari nanti kita jumpa mereka di syurga insya-Allah sebab kebaikan yang kita buat. Wallahualam. Haris, silakan. Pertama sekali nak ucap terima kasih kepada semua ikon kemanusiaan Islamic Relief, Dr. Swinsi, Abang-Abang Saujana, semua penonton dan pendukung kita pada malam ni yang sudi untuk bersolidariti untuk Palestin. Maksudnya kita tunjukkan rasa kasih, rasa sayang, rasa prihatin dan rasa empati kepada mereka. Dan perasaan tu kita tak simpan seorang-seorang, tapi kita buat something kan. Macam malam ni, apa yang ikon kemanusiaan dah buat, kami sangat hargai untuk kita capai kepada penyokong dan juga pengikut masing-masing. Saya rasa mereka pun belajar sesuatu yang baik pada malam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, alang-alang dah tema perbincangan malam kita ni lebih kepada adiwira, superhero Marvel dan sebagainya kan. Saya suka nak petik ada satu hero Marvel, nama dia Miss Marvel juga. Nak tengok cerita ni kena tengok Disney Hotstar.
Yang mana Kamala Khan ni pernah tanya dekat seorang pakcik tentang apakah itu kebaikan. What is good? Dia tanya. Apakah kebaikan? Dia cakap, good is not necessary who you are, but something that you do. Kan kebaik ataupun baik ni bukanlah diri kita sebenarnya. Tak semestinya diri kita, tetapi adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sebab kita pun tahu manusia ni dia ada kelemahan dia, ada dia punya sejarah, ada dia punya titik hitam dan sebagainya. Tetapi itu bukanlah penghalang, bukanlah aral untuk kita ni menghalangi diri kita daripada buat baik. Sebab kadang-kadang bila kita nak start buat baik ni, kita rasa malu. Aku ni tak cukup baik sebenarnya. Aku ni tak cukup bagus sebenarnya. Jadi menggemakan apa yang semua ikon dah cakap, kita buat je. InsyaAllah kita buat je apa yang kita mampu. Itu yang kedua. Menggemakan. Yang ketiga, saya kira dalam keadaan hero-hero yang ada, kita doakan, tadahkan tangan, kita doakan dan kita salurkan semangat kita kepada sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kita semua, Islamic Relief Palestin yang telah pun bersama dengan duka, dengan lara, dengan derita dan kesusahan orang Palestin sejak daripada tahun 1997. Yang mana setiap kali contoh sekolah diletupkan, hospital diletupkan, mereka ni lah bersama-sama dengan orang Palestin untuk membina dan membaik pulih semula kehidupan mereka. Ada yang kehilangan tangan dan kaki, kan, anak-anak di sana yang tidak berdosa tetapi menjadi sasaran serangan. Mereka lah yang kaki tangan di sana lah yang membantu mereka untuk ada prosthetic limb, untuk ada tangan dan kaki palsu, untuk ada rehabilitation dan juga untuk ada sesi psikososial untuk memulihkan parut-parut mental, parut-parut psikologi disebabkan traumanya perang, disebabkan ibu bapa yang meninggal depan mata dan sebagainya. Jadi hero-hero yang bersama dengan saudara dan saudari kita di Palestin ni bagi saya adalah satu kelompok yang kita kena doakan supaya mereka ni terus selamat, supaya mereka ni terus sihat, terus bersemangat. Dan mudah-mudahan juga kita tak hentikan kita punya semangat tu dengan perbincangan kita pada malam ni lah. Kita panjangkan kesedaran kita ni dengan cerita dekat kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang lain. Bagi mampu boleh menderma, bagi yang kreatif dalam menulis boleh tulis satu status ataupun post yang menarik tentang Palestin. Pastikan infonya betul, pastikan maklumatnya betul dan dikongsikan kepada orang lain. Bagi karyawan di luar sana yang pandai tulis lagu, suara pun sedap, pandai buat muzik macam Dr. Sowinsi dan Abang-Abang Saujana kan, hasilkan karya yang berkualiti, yang baik, konten yang sangat superb, marvelous, supaya orang ramai ni lebih tersentuh hatinya untuk tahu pasal Palestin. Jadi pada semua superhero yang dah bertugas di lapangan, yang sedang mengikuti session kita pada malam ni, superheroes yang ada dalam ni, Abang Saujana dan juga Dr. Sowinsi, terima kasih dan tahniah kami ucapkan sebagai keluarga Islamic Relief. Saya juga mengirimkan salam daripada Tuan Haji Zairul dan keluarga Islamic Relief Malaysia. Mudah-mudahan anda semua selamat, terus bersemangat dan bermotivasi untuk bersama-sama dan bersolidariti untuk sahabat kita di Palestin. Jadi fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih banyak semua. Relief. Baik, terima kasih Brother Haris, dan terima kasih juga Brother Zairul dan semua keluarga Islamic Relief Malaysia. Kita ada Sis Zaf, Sis Mia, Brother Qayyum juga yang membantu live kita malam ni secara spesifik dan semua tim Islamic Relief lah. Apa tadi nak dengar Dr. Su nyanyi sikit? Como esta? Boleh? Okey, saran kau lah, saran kau. Boleh, silakan. ¿Cómo está? Apa kabar? ¿Cómo está? Ni hai hama. ¿Cómo está? Apa kabar? ¿Cómo está? Ni hai hama. Ambil ni chorus. Wah, terima kasih Terima kasih.
Itu dia. Lepas ni kita buat lagu lain pula. Kita buat Mucho Boleh. gracias, wohenhau. Mucho gracias, wohenhau. Boleh. Okay, so terima kasih semua yang live. Adakah yang boleh tolong snapshot ke screenshot kita punya live malam ni dekat your own screen, sebab saya takut pula nak pegang handphone saya ni, nanti kan lain lari. Pian ni macam-macam lah malam ni. Adakah Brother Haris boleh tolong? Dah ke? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay. Alright. Dan untuk yang bersama kita live malam ni juga terima kasih. Jangan lupa untuk terus support effort atau usaha dan kempen Islamic Relief Malaysia. Untuk Dr. Su pun semoga berjaya. Terus jadi inspirasi. Untuk Brother Saujana pun minta doakan kami lah. Terus juga istiqamah dalam dakwah kita dan juga usaha kita. Dan untuk Islamic Relief, semoga sentiasa terus dapat ceritakan cerita-cerita yang terbaik. Dan sebarkan, kita apa tadi? Gemakan kempen fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief. Okay semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.